satu suku ataupun suku pertama 7 bilion. Dalam setahun kita ada 12 bulan, ada 4 suku. Maka jumlah pelaburan tahun ini dijangkakan 28 bilion saja. Betul? Berbanding dengan Datuk Seri Sanusi yang mereka serang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Angkat tangan pun salah, bercakap pun salah. Saudara, Sanusi ketika tahun 2021 Menteri Besar Kedah, saya Menteri Kanan Miti, buat kali pertama dalam sejarah negeri Kedah kita mencatatkan pelaburan asing yang masuk ke negeri Kedah bernilai 68 bilion ringgit yang tertinggi dalam sejarah. Sebab itu saya cabar Amiruddin, yang kamu nak mendabik dada, kamu hebat, kamu nak ajar negeri Kedah, bagaimana mungkin kamu boleh ajar Sanusi kalau kamu hanya mencatatkan 28 bilion dan Sanusi mencatatkan 68 bilion ringgit. Kerana apa? Pelabur lihat Sanusi bersih, telus, tidak berbohong, konsisten, dasar mesra pelabur. Apa kesannya kepada Kedah? Kalau sebelum ini anak-anak muda Kedah terpaksa bergerak dan berhijrah ke Pulau Pinang untuk mencari pekerjaan yang baik, mereka tinggalkan keluarga, isteri, anak, ibu bapa, datang ke Pulau Pinang, datang ke Selangor. Hari ini anak-anak muda Kedah tidak lagi pergi ke Pulau Pinang, tidak lagi datang ke Kuala Lumpur, kekal dengan keluarga mereka di Kedah, kekal dengan ibu bapa mereka Kedah, dan dapat pekerjaan yang berkualiti dan berpendapatan tinggi untuk masa depan anak dan keluarga mereka. Ini yang saya nak bangunkan negeri Selangor. Pagi tadi saya duduk lama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana kita memuktamadkan manifesto atau tawaran Perikatan Nasional kepada rakyat negeri Selangor. Alhamdulillah, sebagian besar yang kita cadangkan diterima baik oleh Perikatan Nasional. Dan insya Allah hari Jumaat ini Tan Sri Muhyiddin sendiri akan mengumumkan tawaran-tawaran kepada rakyat negeri Selangor. Di antara tawaran yang kita akan umumkan ialah insya Allah, jika izinkan kita menang sebagai kerajaan di negeri Selangor, bukan saja Ulu Kelang, Lombak Setia, Sungai Tua, seluruh negeri Selangor kita menang. Antara perkara pertama yang kita akan lakukan, mewujudkan 100,000 pekerjaan berkualiti untuk anak-anak muda di dalam negeri Selangor. Takkan kita nak bagi anak-anak muda jadi buruh kasar? Takkan kita nak biarkan kebergantungan kepada tenaga pekerja asing? Sudah berapa lama Malaysia dan Selangor mempunyai ramai jutaan tenaga pekerja asing? Berapa juta daripada Bangladesh, berapa juta daripada Indonesia, daripada Sri Lanka, daripada Nepal. Kita bukan meremehkan sumbangan mereka, tetapi saya yakin anak Gombak, anak Ulu Kelang, anak Selangor, anak Malaysia, they have their own capacities, they have their capabilities. Dia ada bakatnya, ada talent, dia ada kemahiran. Bagilah peluang kepada mereka untuk mendapat pekerjaan yang baik dan berkualiti, untuk meningkatkan produktiviti, memakmurkan negeri dan merancangkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dalam negeri Selangor Darul Ihsan ini. Setuju atau tidak? Apakah ini janji kosong? Saya sudah buat. Tahun lepas saya bawa AWS ke Malaysia, Amazon Web Services. Saya pergi ke Amerika Syarikat, bertemu dengan pengurusan mereka. Sedang mereka dalam keadaan untuk mencari tempat baru pelaburan di rantau ini. Saya berjaya pujuk mereka datang ke Malaysia. Bila mereka setuju, mereka ada 2 option. Mereka minta saya memikirkan sama ada di Melaka ataupun di Selangor. Mereka nak build data centers.
Ini teknologi baru. Saya pujuk mereka datang ke Selangor. Saya bukan menteri besar. Ada nothing personal Amiruddin. Yang saya mahu pelaburan ini datang ke Selangor dapat bantu anak-anak Selangor. Maka mereka bersetuju pada prinsipnya. Tetapi mengikut prosedur dan peraturan, mereka kena datang dan bentangkan dalam NCI, National Committee on Investment, yang dipelopori oleh NITI. Kita duduk, kita nak tahu dia nak bawa teknologi apa. Saya nak tahu apakah jumlah capital investment yang nak dibawa. Saya nak tahu apakah mereka mampu build the ecosystem and the supply chain among our SMEs, PKS. Saya nak tahu apakah mereka akan ambil anak-anak tempatan untuk menjadi pekerja yang mahir dalam syarikat mereka. Baru kita tawarkan insentif kepada AWS. Akhirnya tuan-tuan, dengan izin Allah, Amazon Web Services bersetuju melabur 25 bilion ringgit pada bulan Julai tahun ini. Tetapi Anwar Ibrahim dalam parlimen, dia boleh sebut tanpa rasa segan silu. Jadi kalau pembohong selama dalam parlimen dia sebut Amazon telefon dia. Dia ni suka main telefon. Amazon telefon dia dan beritahu Amazon akan hanya melabur di Malaysia setelah kerajaan Madani mengambil alih. Saya bukan bohong, boleh cek, boleh semak kenyataan resmi dalam parlimen. Saya terkejut. Aku yang luluskan bulan Julai 2022. Masa tu Amazon tak tahu pun Madani ni binatang apa pun. Julai 2022 dalam NCI, National Committee on Investment, dah lulus 25 bilion untuk 15 tahun. Tak apalah, dia nak claim kredit, dia ada claim kredit. Pokoknya kita telah berjaya. Kalau satu syarikat 25 bilion, apatah lagi kalau Perikatan Nasional berada di Selangor. Seminggu selepas menang Selangor, kita buat sesuatu di Putrajaya. InsyaAllah. Sebab itu kita kena kerja kuat. Bila pelabur asing masuk, syarikat garasi masuk, baru kita dapat cipta pekerjaan. Baru PKS kita dapat jadi rantaian bekalan. Kalau syarikat yang tak masuk, anak kita nak kerja apa? Ekonomi tidak berkembang. Takkan itu pun tak faham? Saya bukan marah, saya gelap. Dia datang ke Gombak ni. Ni nak tahu lagi ni. Kumban pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Yang pengkhianat orang yang janji turun minyak tak turun. Itu pengkhianat. Orang yang janji nak lawan perasuah dan perompak, hari ini tidur dengan perompak. Itulah pengkhianat, lanun. Itu saja. Kita bincang juga tadi pekerjaan anak muda, insyaAllah kita siap. Kemudian kita juga bincang isu yang sama. Soal kebajikan kita akan teruskan, tak ada masalah. Kita dah buat dulu, air percuma, semua dapat. Tuan-tuan dulu buka je paip di Taman Melawati ni, buka je, saya bayar. Mandilah 10 kali malam Jumaat, saya bayar. Pakcik je dah buat, aku pakcik faham ke saya? Kita bayar semua. Sekarang, kononnya hanya B40. Amiruddin, B40 dah tak ada. Sekarang ni dah B60, B70, betul? Kemiskinan sudah melebar akibat pandemik. Sebab itu ramai yang tercicir. Hari ini Tan Sri Muhyiddin setuju sekiranya kita menang di negeri Selangor, kita akan teruskan program air percuma kepada rakyat.
Nak atau tidak? Kalau nak, saya nak omong. Hari ini kita menang. Saya ulang. Esok tuan-tuan boleh mandi 10 kali sehari. Dan kerajaan negeri akan. Nak atau tidak? Saya bincang dengan Tan Sri Muhyiddin tadi. Tan Sri, dulu saya bagi skim. Apa? Kiss. Jangan kiss dulu. Lupa mandi nak kiss pula nanti. Skim khairat kematian. Kalau ada keluarga kita meninggal, berapa dapat? 2,500. Betul? Pernah dapat? Macam mana dapat tak meninggal lagi? Suami akak meninggal bila? Februari tahun ini. Masa tu PH. Tak dapat. Kalau saya dapat. Alhamdulillah. Sebab ini tanda simpati kita kepada waris yang hilang suami, hilang isteri, hilang ahli keluarga. Bagi 2,500. India pun dapat, Cina pun dapat, Melayu pun dapat. Sebab itu zaman kami dulu hidup senang, mati senang. Zaman PhD, UMNO hidup susah, mati lagi susah juga. Orang tak dapat 2,500. Maka saya berjanji dengan Tan Sri Muhyiddin dan dia setuju. InsyaAllah Perikatan Nasional menang. Hari ini kita menang. Macam pernah dengar. Saya ulang. Bukan saya nak doa besok mati tak. Hari ini kita menang. Kalau ada ahli keluarga meninggal, saya akan beri semula 2,500 kepada rakyat. Kita juga zaman saya dulu kita hapuskan cukai pintu. Betul? Saya hapuskan fee lesen perniagaan. Dulu Uncle Bob tak payah bayar fee lesen perniagaan. Peniaga-peniaga tepi jalan tak payah. Sekarang Saman. Saya pergi Tanjung Karang baru-baru ini. Penduduk Tanjung Karang komplain lambat 5 minit kena saman parking. Nak beli roti canai 10 minit kena saman. Saya bincang dengan Tan Sri. Saya kata Tan Sri kena tunggu. Ini peniaga kecil, mereka susah. Tan Sri Muhyiddin setuju. Hari ini kita menang. InsyaAllah cukai pintu dihapuskan. Fee lesen perniagaan hapus. Tapak-tapak pasar malam, pasar tani, pasar minggu, peniaga-peniaga tidak perlu bayar sewa. Dan untuk Selangor Utara ada 5 daerah: Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Tidak perlu lagi bayar parking di semua tempat letak kereta di 5 daerah. Bagus tak bagus? Kemudian kita setuju. Saya dah umum semua malam ni, apa nak umum ni? Tan Sri akan umumkan yang besar-besar. Ada besar ni, ini kecil saja ni. Kita ada program untuk wanita. Sebab wanita adalah teras utama pembangunan di negeri Selangor. Dengar baik-baik malam Jumaat pula. Hari Jumaat malam Sabtu. Masih ingat malam Jumaat ni tak harap ni. Hari Jumaat pengurusi PN akan umumkan agenda besar. InsyaAllah. Dan saya yakin benda ini boleh muat. Dan kita akan muat. Kerana yang berlaku hari ini mereka gagal di Putrajaya. Harga barang tak turun, inflasi meningkat, ringgit menggudung, OPR meningkat. Ini negara apa? Dan yang lebih lemas sekali, pimpinan tidak ada solution. Tidak ada penyelesaian.
Kita mahu Perdana Menteri, kita bukan mahu selebriti. Kita mahu menteri, bukan penari dan naik kerek dan naik asyika dalam pejabat. Kita mahu pemimpin yang naik kuda pacu, cergas, bukan naik lembu. Ilmu ke bawah? Sebab itu saya minta orang Tanah Melawati, saya nak merayu. Tak apalah kalau tuan-tuan menyokong PH yang sudahlah. Kita dah bagi peluang 8 bulan, mereka gagal. Maka berilah peluang kepada saya pada 12 Ogos ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh! Kerana saya berikrar, sekiranya saya diberikan mandat dan sokongan, saya akan bekerja kuat untuk memakmurkan negeri Selangor dan meningkatkan kesejahteraan. Saya dengar kata bonus. Ini kenyataan. Baru ini saya dengar pengumuman Perdana Menteri tentang Economic Blueprint, kerangka ekonomi madani. 8 bulan saja. 8 bulan berhempas pulas memikirkan satu dasar ekonomi. Maka saya pun tertunggu-tunggu. Mungkin satu pengumuman yang hebat. Tengok-tengok dapat 100 ringgit. Pegawai kerajaan 300 ringgit. Takkanlah 8 bulan punya fikir nak bagi 300 ringgit. Sekali lagi, saya bukan nak sombong ataupun takabur. Ketika saya menjadi menteri besar, pegawai kerajaan di semua peringkat, termasuk anggota perkhidmatan awam, bukan 300 ringgit, bukan 100 ringgit. Saya beri 3 bulan gaji kepada pegawai-pegawai kerajaan. Betul tak? 3 bulan gaji. Kenapa saya beri? Kerana pegawai kerajaan di negeri Selangor, mereka bekerja kuat untuk membangunkan negeri Selangor. Dasar yang saya luluskan dalam Dewan Undangan Negeri, mereka pantas laksanakan di peringkat lapangan. Sama ada pegawai daerah yang di Ketua Majlis, semuanya berganding bahu untuk membangunkan Selangor menjadi negeri yang maju, ekonomi yang kuat, keuangan yang kukuh. Maka saya reward mereka 3 bulan gaji. Tak ada negeri termasuk negara yang mengiktiraf pegawai kerajaan begitu rupa. InsyaAllah, sekiranya Perikatan Nasional diberikan amanah dan mandat ini, pegawai kerajaan akan mendapat pengiktirafan yang tinggi daripada kerajaan Perikatan Nasional untuk sama-sama membangunkan negeri dan negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu lagi. Sempat? Berapa? 11.30. Okay. Saya nak rumuskan dengan menyatakan pada 12 Ogos ini, tak sempat. KIS ada. Itu KIS kita tunggu Presiden umum. Saya tak boleh umum semua. Saya umum sebahagian. Saya nak rumuskan pada 12 Ogos ini penting. Kita kena kerja kuat dan keluar beramai. Banyak hujah di luar sana, ini bukan pilihan raya biasa. Pilihan raya ini luar biasa. Kerana sebarang keputusan yang kita catat pada 12 Ogos, bukan saja Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, dia akan memberi kesan kepada Putrajaya. Ini adalah referendum, pungutan suara rakyat, memberi signal kepada Putrajaya, cukuplah bersandiwara, fokus masalah rakyat, bantu rakyat, pacu ekonomi, selesaikan masalah kos sari hidup. Sekiranya mereka gagal, selesai 6 negeri ini, insya-Allah seperti yang dinyatakan oleh saudara Peda, tidak lama selepas itu
kita akan mendapat cahaya di Putrajaya dengan kerajaan Perikatan Nasional. 12 Ogos saya merayu kita kena keluar beramai-ramai. Di Ulu Kelang kita ada 87% pengundi Melayu, 8% Cina dan 4% India. Semua penting. Saya mahu orang India, orang Cina, orang Melayu keluar beramai-ramai. This is our democratic right. Laksanakan tugas anda. Tentukan masa depan negeri Selangor. Jangan biarkan mereka yang perkotak-katikkan kita. Kuasa ada di tangan kita. Buat keputusan yang tepat. Angkat martabat rakyat dan undi Perikatan Nasional. Perikatan! 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 Selangor baru! Tak bangkit pun makcik. Makcik kena bangkit. Jangan tidur. Kalau kita tidur, ada orang menyelinap masuk, makcik. Boleh cuba sekali lagi? Tadi rehearsal, warming up. Boleh makcik ya? Makcik ada tenaga kan? Boleh berlari? Boleh lari? Apa dia? Perikatan Selangor baru. Itulah hebat. Saya nak ucapkan terima kasih kerana kehadiran saudara-saudari pada malam ini penting. Balik, jangan tidur, kurangkan tidur. Kita tinggal seminggu saja. Yakinkan keluarga kita dulu. Yakinkan jiran tetangga kita dulu. Yakinkan kenalan-kenalan kita dulu. Beja dia lebih berani. Ex-girlfriend, ex-boyfriend. Saya belum sampai ke tahap itu. Sebab saya ni calon pengantin, kena kontrol sikit. Yakinkan semua pengundi supaya mereka keluar beramai-ramai 12 Ogos. Kita undi Perikatan Nasional. Orang Melawati kenal saya atau tidak? Saya bukan orang luar. Saya bukan orang asing. Walaupun oponen musuh saya kata tengok Azmin dah lari ke Ulu Kelang. Nak lari apa di kampung saya? Kampung Kelangit Baru itu kampung saya. Mungkin anak-anak muda di Taman Melawati tak tahu. Saudara masuk kemudian. Saya masuk di kampung Kelangit tahun 1968. Sebab itu rumah nombor 11I yang pertama di kampung Kelangit. Hutan belantara Taman Melawati ini. Tak ada Taman Permata, tak ada Taman Melawati. Dulu petang-petang boleh nampak gajah balik ke kampung Kelangit lama. Sungguh. Rimau mana ada. Saya dibesarkan di kampung ini. Keluarga saya di sini. Ibu bapa saya di sini. Dan mandat politik yang saya terima kali pertama adalah rakyat Ulu Kelang tahun 1999. Ini kampung halaman saya. Bagaikan sirih pulang ke ganggang. Bukannya lari. Yang lari ini ada orang itu. Aku nak berhenti dah sama balik. Sambung. Jalan lagi. Dia yang lari. Kampung dia di Permata Pau. Betul. Bila orang kampung halau dia, dia lari ke Port Dickson. Betul atau tidak? Itulah lari. Dah lari Port Dickson, dia lari ke Tambun. Itulah lari. Tapi saya tidak lari. Ulu Kelang adalah kampung halaman saya. Orang Ulu Kelang adalah keluarga saya. Maka
tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf kepada semua. Kalau ada sedikit kekasaran, saya mohon ampun dan maaf. Saya datang untuk meraih sokongan kepada saya dan Perikatan Nasional, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keafiatan, kesehatan yang baik kepada kita semua. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan segala kebaikan dan kejayaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqamah di dalam perjuangan ini, dan dengan kesabaran dan ketabahan kita, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan yang bergaya kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang.